Ponteng Parlimen ambil gaji buta dan gemar menghasut ejen apa pula? Jumaat 25 November 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan hari pertamanya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Sebaik sahaja beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Anwar mengulangi janjinya bahawa beliau tidak akan mengambil gajinya. Pada Ahad ketika rakyat sedang bercuti, Anwar mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NECOL tahun 2022 bersama jabatan dan agensi kerajaan bagi membincangkan isu kos sara hidup yang menekan rakyat. Antara pegawai tinggi kerajaan yang hadir pada mesyuarat itu ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Gubernur Bank Negara Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus, pegawai-pegawai dari Jabatan Perangkaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Antara isu yang dibangkitkan ialah mengenai subsidi. Untuk itu, beliau memberi masa 2 minggu kepada NECOL. Subsidi ini harus tersasar, ya, mesti targeted subsidi. Jika tidak, seperti harga minyak umpamanya, itu subsidi itu dimanfaatkan oleh rakyat dan golongan kaya. Jadi saya berikan mereka tempoh 2 minggu untuk mencerakin, menelusuri seluruh istilah baru, istilah tu lama, seluruh implikasi dan juga bincang dengan sektor swasta, pelabur pada minat supaya mereka faham subsidi tujuannya untuk meringankan beban rakyat miskin. Katanya lapor berdama. Anwar menegaskan golongan terkaya dan industri besar tidak harus menerima subsidi kerana ia menjadi beban keuangan yang besar kepada kerajaan. Pada Isnin, Majlis Presiden Pakatan Harapan mengadakan mesyuarat pertama selepas Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia yang dipengerusikan oleh beliau. Menurut Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Fahmi Fazil, Anwar sudah mengarahkan pihak polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan terhadap pihak yang mengaitkannya sebagai ejen Israel. Fahmi berkata Pakatan Harapan juga akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang mengaitkan pemimpin gabungan itu sebagai ejen Israel. Beliau tidak berhasrat mengambil tindakan terhadap kritikan berkenaan capal. Namun, kita menitik beratkan soal elemen fitnah seperti ejen Israel dan beliau meminta polis mengambil tindakan. Fitnah berhubung Israel, Yahudi dan Kristianisasi ditimbulkan oleh gerombolan yang ambil gaji tetapi tidak buat kerja. Tomahan ini mula dibangkitkan oleh Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang mempersoalkan pendirian Anwar Ibrahim berhubung penahanan beberapa individu termasuk rakyat tempatan yang disyaki terbabit dengan ejen perisikan Israel Mossad. Ini membawa balik kepada persoalan besar, apakah sebenarnya pendirian Anwar Ibrahim dan PH terhadap rejim Zionis Israel. Katanya seperti dipetik Berita Harian 22 Oktober lalu. Untuk rekod, sehingga hari ini tiada pengesahan daripada pihak polis bahawa mereka yang ditahan merupakan ejen Mossad. Seperti yang dilaporkan Malaysia Kini, pada ceramah Perikatan Nasional 16 November lalu, pengerusinya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mengaitkan Pakatan Harapan dengan kumpulan Yahudi dan Kristian yang kononnya cuba mengambil alih Malaysia. Itu adalah strategi jangka waktu panjang. Mungkin kita tidak lihat ini pada waktu ini, tetapi mungkin tidak berapa lama lagi kalau kita tidak berhati-hati dan berjaga-jaga, katanya, seperti dipetik. Gerombolan ini berslogan bersih dan kekal, tetapi tanggungjawab asas iaitu berbahas di Parlimen tidak disempurnakan kerana lebih kerap ponteng daripada hadir. Mungkin kalau beliau dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang rajin hadir pada sesi persidangan di Parlimen, fikiran mereka akan dipenuhi dengan persoalan bagaimana hendak menyelesaikan masalah rakyat daripada obsesi hendak mengekalkan kuasa dengan apa cara sekalipun. Menurut MyMP, daripada 84 sesi perbahasan di Parlimen, Ahmad Faizal Azumu hanya hadir 34 hari. Abdul Hadi Awang pula hanya 26 hari dan Mahyadin paling corot 23 hari.
Sejak menjadi Perdana Menteri, Anwar dihujani dengan ucapan tahniah daripada pemimpin besar dunia termasuk Amerika Syarikat, Eropah, China dan juga Jepun. Sementara itu, Fahmi turut memaparkan surat ucapan tahniah daripada Kesatuan Ulama Sedunia sambil menyindir Harakah Daily jemput lapor dan Abdul Hadi Awang jemput baca. Surat itu ditandatangani oleh Presiden KUIMS Habib Salim Sagaf Al-Jufri dan Setiausaha Agungnya Ahli Muhyiddin Al-Gharadaghi. Sebelum itu, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga mengucapkan tahniah kepada Anwar. Adakah munasabah Pakatan Harapan membawa agenda Israel jika pemimpin Islam di seluruh dunia berbondong-bondong mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri ke-10 sedap mulut menuduh pihak yang bersungguh-sungguh mahu membina negara ejen Israel yang kerap ponteng tapi ambil gaji buta dan gemar menghasut itu ejen apa pula? Sama-samalah kita hayati amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya daripada bahaya syaitan yang berusaha untuk membangkitkan kebencian di kalangan orang yang beriman. Menerusi surah Al-Isra ayat 53 yang bermaksud, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik yakni benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.